Berapa? Apakah jawapannya? Oh, mana Dah pula buat. kertas tu? Ha. Buat apa? Aku dapat 67.6341 Newton. 7.63 Newton. Hmm. Okey, yang lain ada dapat yang lain? Cuba tengok. Lain daripada jawapan ni, ada yang dapat jawapan lain ke? Tengok. Ada dapat jawapan lain? Tak ada? Korang buat ke tak buat ni? Ha. 5 escape from heading an inclined plane by a string parallel to the plane. And the plane is Berapa jawapan dia? 315 lah. Korang jawab lah. Berapa? Korang buat ke tak buat ni? Ha? Ni mesti korang tak buat ni. Kalau dah buat ni mesti korang jawab dah ni. Tak buat ni. Okey, kita tengok 3. 84.7 Newton. Okey. Lagi dapat apa? Tengok lain dapat apa? Ada lagi? Korang buat ke tak buat ni? 56.75 Newton. Lagi ada apa? Lagi dapat. Siapa dapat? Okey. 28. 1.42 Newton. Okey. Kita tengok macam mana. Right. So, a 45 kg box is kept from sliding an inclined plane by a string parallel to the plane. If the coefficient of friction is 0.2 and the plane is 50 degree to the horizontal, while the tension of the string. So, macam mana kita nak lukis dia? So, lukisan dia macam ni lah. Kita ada satu inclined plane. Inclined plane angle dia adalah 50 degree. Kita ada objek. Okay, objek. Jadi bila ada objek ada apa? Kita ada R. Kita ada R sama dengan mg cos theta. Jadi kita ada weight sama dengan mg. Tulis dulu. Kemudian ada apa? Ada yang gravity mg cos theta, mg sin theta. Okay, mg sin theta. Kemudian ada apa? Dia kata dia ada coefficient of friction. So dia ada friction. Okay, dia ada friction. Now dalam masa sama dia kata 45 kg box ni dia escape from sliding. Maknanya dia ditahan daripada dia jatuh. An inclined plane by string parallel to the plane. Maknanya dia ada oleh satu tali. Maknanya ada satu tali tarik dia ke belakang. Bersamaan kita anggaplah tali ni sebagai T. Right? Jadi kalau kita pecahkan dia kepada komponen X dengan Y komponen. Jadi untuk X dengan Y komponen kita ambil yang kalau kita lukis kita dapat macam mana? Kita akan dapat macam ni. Sini kita ada mg sin theta. Sini kita ada friction. Kita juga ada tension. Sama kat atas kita ada R. Sini kita ada mg. Bawah ni R ni sama dengan mg cos theta. Okay. Di sini adalah theta angle. Right. Jadi kalau kita ambil untuk X component, okay, for X component, di total F is equal to, kita tahu Fx lah kan, equal to MA. Bersamaan apa? Kalau dia dalam keseimbangan, dia sama dengan 0. Jadi, dia akan sama dengan mg sin theta tolak friction tolak tension. Alright. Jadi, kita ada mg, kita ada mass ada. Kita ada 45 darab dengan 9.81 sin 50 tolak dengan friction. Friction sama dengan mu R. Mu dia dah bagi 0.2. 0.2. R kita, R dia berapa R kita tak tahu kan? Betul? R. So, R kita tak tahu.
Tak bukan mg, tak semestinya kita kena confirmkan R ni melalui Y component. Jadi kita akan tolak dengan tension. So akan dapat apa? So yang ni 45 multiply by 9.81 multiply by sin 50 dapat apa? So kita buat T ke sini. So dapat apa? Yang ini. Cuba kira. Tiga 338.17. Tak dengar sir. Tak dengar. Okay, ni nampak? Ni dengar? Dengar sir. Dengar sir. Alright, okay. So kita pergi kepada Y component lah. Dah Y component pula F equal to MA equal to 0 which is R tolak dengan MG cos theta. So dapatlah R equal to MG cos theta. Dapat apa? Cuba kira. R sama dengan apa? Dua 76 Newton. Jadi substitutekan ini adalah 2, equation kedua. Substitute 2 into 1, kita akan dapat T is equal to 338.17 tolak 0.2 multiply by 283.76. So dapat apa? 28, bukan. Dapat apa? 281.42 Newton. Okay, boleh faham kat sini? Clear? Dapat? Ada soalan? Okay. Dapat. Now Dapat. kita pergi kepada object in linear motion. Kalau sebelum ni kita gunakan F is equal to, kalau sebelum ni kita guna F is equal to MA is equal to 0. Now bila dia kata dia bergerak object in linear motion, bermaksud acceleration ni ada. Jadi kita akan guna F is equal to MA yang mana kita akan consider dia punya acceleration. Right? So now, object in linear motion. For an object not in equilibrium, bila dia kata kita kata dia not in equilibrium, bermaksud dia dalam pergerakan, dia bergerak, which is acceleration is not equal to 0. The net force must be in the direction of motion. Bermaksud total force mesti adalah mengikut arah pergerakan objek.
So F net is equal to MA following the Newton's second law. So the net force acting on the object must be in the same direction as the direction of motion. For an object not in equilibrium, the net force acting on the object in the same direction as the direction of motion. Jadi kita pecahkan kepada, bila kita nak kira F net, sama juga, kita akan pecahkan kepada Fx dengan Fy lah. Awak tukarlah Fx dengan Fy. Okay, untuk kesenangan awak. Fx, F inilah Fy. Okay. Jadi, for some of perpendicular component, dia akan pergi kepada Y. Akan sama dengan 0. Dan untuk parallel, dia akan jadi sama dengan MA. Makna kata, kalaulah satu objek tu, okay, this is object, okay, dia bergerak ke kanan. So, dia ada acceleration dia ke kanan. Jadi, untuk dalam kes ni, Fx adalah, total Fx adalah MA. Sebab apa? Sebab acceleration ni mengikut berada dekat dalam X direction. Tetapi, what about the acceleration at Y direction? Ada ke acceleration XY direction? At Y direction? Acceleration at Y direction is 0. So that's why kita pakai untuk Fy is equal to 0. Sebab apa? Sebab dia tidak bergerak. Okay, sebab dia berada dalam keadaan keseimbangan pada Y direction. Dia hanya bergerak pada X direction sahaja. Boleh faham apa maksud yang ni? Kenapa dia Fy ni equal to 0? Right? Kalau kita consider pula kes yang mana kita ada satu objek, okay, yang bergerak macam tadi, kita ada objek yang tergantung, okay. Katalah objek itu dia bergerak acceleration ke bawah. Alright. Kat sini kita boleh pakai Fy is equal to MA. Sebab apa? Sebab acceleration ni dia merujuk kepada Y direction. Tapi Fx is equal to 0. Sebab apa? Sebab dia hanya kes ni consider pada X direction sahaja. Pada Y direction sahaja. Dia tidak berlaku pada X direction. Boleh faham kat sini? Awak nampak tak macam mana condition dia Fx dengan Fy ni? Clear? Okay. Clear, Doktor. Clear, Doktor. So, dalam strategi kita nak selesaikan masalah berkaitan dengan this problem. First, read and understand the question, visualize and sketch your situation, identify the object. In some cases, there may be more than one object. Okay, contohnya dalam case kita ada satu objek yang duduk dekat satu inclined plane, kemudian dia ada tarikat dekat takal. Okay, so maknanya ni ada dua objek. So maknanya in some cases there may be more than one object. So then identify all the forces acting on each object. So kita kena identify which is a gravitational force, normal force, friction force, tension or string force, and any other external forces. Okay. Kemudian paling penting sekali, free body diagram. Lukis free body diagram untuk kita tentukan apa force yang ada. Dan kita pecahkan pada X direction, X saja dengan Y axis untuk kita tentukan dia punya resultant force. Dan kita resolve all the force into the chosen axis. Dan kita apply the Newton law equation for each component. Alright. Jadi kalau untuk linear motion, okay, untuk linear object in a linear motion, kita bagi dia F equal to MA. For object in an equilibrium, F is equal to 0. Alright. Kemudian bila kita dah selesaikan masalah dia, kita tulis justify kita punya answer and jangan lupa kita punya unit lah. Right. Now, let's see kata example 3.6. A 15 kg box is released on a 32-degree incline and accelerates down the incline at 0.3 meter per square second. Find the friction forces impeding its motion. Meaning to say that kita lukis dulu, kita draw the situation, kita ada angle, kita ada incline yang angle is 32 degree. Okay, this is object. Kemudian, apa dia kata? Objek ni mass dia 15 kg. Right? Kemudian dia kata, dia release on an inclined plane, accelerate down. So ada acceleration. Acceleration dia ke bawah. Acceleration sama dengan 0.3 meter per square second. Okay. Jadi dia suruh kita check coefficient of friction. Apa? Dia kata suruh check friction force. Bukan coefficient suruh check friction. Suruh check friction force dulu baru kita cari coefficient of friction. So maknanya
Yang first dia suruh cari F kecil, yang kedua dia suruh cari mu. Jadi daripada sini, apa yang penting, lukis, tulis, okay. Draw dulu free body diagram. Kita ada R, kita ada mg, kita ada mg sin theta, kita ada friction. Betul? Kita ada 4 force. Okay. Kalau yang ni pula kita tarik, kita ada mg cos theta which sama dengan R lah. Right? Jadi kalau awak nak senang, awak convertkan benda ni ke dalam ke X dengan Y. Jadi awak lukis macam ni lah. So ada free body diagram bulat. Okay, kat sini. Sini ada mg sin theta. Sini ada friction. Sini ada R. Sini ada mg cos theta. Dan sini adalah mg. Dan jangan lupa letak acceleration ke sini. Ke kanan. Okay. Setakat sini boleh faham? Follow? Clear? Boleh. Boleh, boleh. Ya. Boleh. Ya. Sekarang kita nak Ya. selesaikan now. Kita tengok kepada kalau nak senang, okay. Kalau nak senang, awak boleh cara dia mungkin awak boleh macam sebelum ni kita buat X dengan Y komponen kan dulu. Kita tak kisahlah. Tak apalah, kita teruskan macam sebelum lah. Kita cari untuk X komponen. Okay, untuk X komponen, total F X is equal to MA. Jadi dekat X komponen, kalau kita tengok sini, X komponen kita ada acceleration kan. Jadi kita tak boleh katakan MA kita sama dengan 0. Sebab adanya acceleration. Jadi kita kena biarkan dia sama dengan MA. Jadi arah acceleration ni, kalau dia ke kanan, awak letak positif. Kalau dia ke kiri, awak letak negatif. Samalah, itu indicate dia punya direction lah, sign tu. Okay. Dan kita dapat mg sin theta minus dengan friction. Betul tak? Sebab yang terlibat hanyalah kat sini. Mg sin theta dengan F. Ada dua saja parameter yang terlibat di dalam kita punya X komponen. Dan M dia dah bagi 15 kg multiply by 0.3 is equal to 15 multiply by 9.81 sin 32 minus dengan friction. Okay. Jadi bila minus dengan friction, saya dapat apa? Yang ni 15 darab 0.3 dapat apa? 4.5. 4.5. Jadi 15 multiply by 9.81 multiply by sin 32 dapat apa? Seven point nine. 98. Okay, minus dengan friction. Jadi friction kita is equal to 77.98 minus 4.5. So dapat apa? 77, 4567. 3.48 Newton. Okay, faham kat sini? Clear? Dapatlah friction dia berapa. So, kita dah jawab soalan A. Now, kita nak pergi kepada B. B, kalau kita tahu F is equal to mu R. Betul tak? Jadi, macam mana kita nak tentukan R? R ni pula ada dekat Y component. Jadi, kita kena consider untuk Y component. Jadi, total Fy is equal to MA, which is equal to 0. Sebab dekat Y component, tidak ada acceleration yang mempengaruhi objek ni untuk bergerak ke atas ataupun ke bawah kan. Jadi, acceleration adalah 0. Jadi, is equal to R minus mg cos theta. So kita akan dapat R is equal to mg cos theta which is 15 multiply by 9.81 cos 32. So dapat apa? R. Bukan, 77.98 kan? Oh, ini benda lain. Okay. 124.79. 124.79. 124.79 Newton. Alright. Now, kita dapat R. So friction is equal to mu R. Jadi mu is equal to friction divided by R. So friction kita dah dapat tadi 73.48 divided by 124.79. So dapat apa jawapan dia? 0.79.
0.59. 0.59. 59. Okay, dia tidak ada unit. So boleh faham kat sini? Clear? Nampak tak jalanan dia? Okay. Right. Ni solution. Okay. So faham Okay, now kita pergi kepada example 3.7. Right. A crate on an inclined plane is connected by a string over a small frictionless pulley to a free suspended load. Okay. If the mass of the crate is 50 kg, the mass of the load is 40 kg, the coefficient of friction is 0.2, and the angle of the inclined plane is 50 degree to the horizontal. What is the acceleration of the system? Right. So, macam mana? So, lebih kurang macam ni lah. Dia punya situation kita lukis. Okay. Maknanya, kita ada inclined plane of 50 degree. Okay. Kemudian, apa kita ada? Kalau kita tengok sini, a crate on an inclined plane is connected by a string. Kita ada tali. Jadi bila ada tali, kita akan ada tension tension kat sini. Sama. Kemudian over a small friction pulley to a free suspended load. If the mass of the crate is 50 kg, okay, and the mass of the load is 40 kg. Yang mana satu 50 kg, yang mana satu 40 kg? M1 ke M2? So ini M1 ni akan jadi 50 kg. So this is M1. Yang ini akan jadi 50 kg. And yang ini adalah load. Load adalah yang kedua, 40 kg. Okay. The coefficient of friction. So bila dia kata ada coefficient of friction, bermaksud bila ada objek, okay, ada objek ni. Maknanya kita kata kita ada satu objek dekat atas inclined plane. Kemudian adanya objek yang kedua. Tarik yang menggerakkan yang mass of 40 kg, dia tarik, dia berat. Jadi apa yang akan berlaku? Bila dia berat, dia akan gerakkan objek ini ke kanan. So sebab tu kita anggap kita ada acceleration dia ke kanan. Boleh nampak? Bila acceleration untuk objek satu, acceleration dia ke kanan. Untuk objek kedua, acceleration ke mana? Acceleration dia ke bawah lah. Okay, boleh nampak kat sini? Untuk gambar ni korang boleh faham? Faham. Dalam masa sama, dia ada friction kat sini untuk objek yang pertama, dan dia ada gravitational force yang menarik dia, mg sin theta. Okay, kat sini boleh nampak. Jadi kalau kita nak lukis, first untuk memudahkan kita, awak ada berapa? Kita ada dua objek. Jadi ada dua, kita kata dua kita punya orang kata apa, free body diagram. So kita lukis yang pertama dulu. Okay, kalau kat sini yang pertama kita ada T, tension, tarik dia ke kiri. Dan kita ada F, friction. Dan dalam sama kita ada juga M1 G sin theta. Okay. Kemudian kita ada apa? Kita ada R. Dan kita ada mg cos theta. Sini adalah mg. Alright. So nampak kan? So ada 1, ada 2, 3, 4, 5. So ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni untuk yang pertama. Lepas tu kita kena ada apa? Kita kena ada acceleration. Acceleration untuk yang pertama ke kanan. Kita assume dia ke kanan. Okay. Okay, so soalan ni dia kata, what is the acceleration? Okay. Kita sebenarnya kita tak tahu. Kalau kita ikut logik, okay, soalan dia, kalau kita ikut logik, 50 kg ni lagi berat daripada 40 kg, betul tak? So secara tak langsung kita anggap mungkin acceleration dia boleh bergerak ke kiri, betul? Tapi possible juga dia boleh gerak ke kanan. So dalam situasi macam ni, kita tak tahu kat mana arah acceleration, kat mana dia arah dia bergerak. Alright? Jadi first kita assume saja. Kita boleh assume dia bergerak ke kanan. So that's why saya letak ke atas lah. Maknanya kita assume objek ni dia bergerak ke kanan dan dia bergerak ke bawah lah. Okay? Tapi kalau kita nak confirmkan kat mana dia punya pergerakan, dekat akhir nanti. Okay? Sebab kita assume kalau dia bergerak ke kanan, dia akan sign acceleration akan jadi positif. Kalau akhir kali kita kira acceleration dia negatif, maknanya kata acceleration kita ke bawah. Alright? So kita tengok ni. Macam mana lah. Alright? Kita tengok. So kita pergi yang kedua pula. Maknanya yang kedua, objek adalah ke sini. Objek dia ada tension ke atas, kemudian dia akan ada gravitational M2G dan acceleration dia ke bawah. Okay. So yang ni lah. So
So yang ni dah settle. Okay. So yang ini kita dah lukis. Kita dah lukis flow diagram. Okay, dah clear. Right. Now kita cuba selesaikan. Allah. Macam mana saya nak undo? Aduh, hai. Padam pula. Okay, sekali lagi. Okay, sebalik tadi. Sini. Okay, tension, fraction, mg sin theta. Kita ada mg cos theta. Mg, kita ada R, kita ada acceleration. Kedua, tadi tension, kita ada M2G, ni M1G lah. Okay, kita ada acceleration ke bawah. Okay, now. Okay, so kita nak kira. Sekarang ni kita nak kira acceleration dia. Macam mana kita nak kira acceleration? Kita ambil, kita gunakan kaedah untuk X component dulu. Kita ambil yang dekat situ sistem 1. Okay, ini katalah ini sistem 1. Ini sistem 2. Okay. Kita ambil yang sistem 1 dulu. Okay. Untuk memudahkan kita ambil sistem 1. SYS TE sistem 1. Alright. Untuk sistem 1, total Fx sama dengan apa? MA, which is equal to T, tolak dengan friction, tolak dengan mg sin theta. Jadi MA, mass dia adalah 50 kg. Acceleration kita tak tahu. Kita biarkan saja A. Kemudian T, tension kita tahu tak? Kita tak tahu tension. Friction adalah mu R. Jadi mu R minus mg. Mu kita ada kan? Maknanya mu adalah 0.2. Termasuk teruslah 0.2. 0.2 R kita tahu tak? Kita tak tahu R. Tolak dengan mg. Mg adalah 50 multiply by 9.81 multiply by sin theta inclined plane 50 degree. So dapat apa? Cuba kira. T tolak dengan 0.2, R tolak dengan ni berapa value tu? Value 50 multiply by 9.81 multiply by sin 50 dapat apa? 375.74. Okay. Sekejap. Sekejap ya. Sekejap. Okay. So kita sambung. Okay, kita ini adalah equation yang pertama. Jadi kita pergi kepada Fy. Kenapa kita nak tentukan Fy? Sebab kita nak cari berapa R. Fy equal to MA lah. Sama dengan MA sama dengan 0. Okay. Sama dengan 0. Which is sama dengan R tolak mg cos theta. Jadi R sama dengan 50 darab 9.81 darab cos. Okay, cos 50. So dapat apa? Tiga 315.29 Newton. Jadi dapatlah kedua. Jadi kita buat 2 into 1. So dapatlah 50 A sama dengan T tolak 0.2 multiply by 315.29 tolak 375.74. So dapat apa? T tolak ni berapa? Dapat apa? 10 A. Dapat negatif apa? Apa 60.06? 60.06. 60 pula, 63. Betul ke 63? Okey. 63.06. Okey, 63.06. Right. Kemudian Okey, so dapat apa? Yang mana satu betul ni? 312 ke apa? 312.8.
itulah. Okay. 312.68. Alright. Jadi ini adalah ini kita bagi sebagai equation yang ketiga. Sebab apa? Sebab yang pertama tadi kita ada 3 parameter. Betul? A, T dengan R. Jadi kita gunakan equation yang kedua FY untuk kita jadikan dia sistem satu ni pada 2 parameter saja. Alright. Soalan si siapa nama? Anim ni dia kata kenapa mg sin theta tu sekali dengan F kecil. Biasanya soalan kan ada dekat bahagian T. Ini maksud awak apa benda ni? Saya tak faham. Kenapa mg sin theta tu dekat dengan F? Sebab ni. Okay. Sebab kita punya sistem tadi tu. Kita punya sistem kalau kita tengok sini dia ada ni. Okay. Ada ni. Ada mg sin theta ni dengan ada friction kecil. Sebab tu dia jadi tu. Okay. Dia jadi ada friction, ada mg sin theta. Okay Hanim? Right. Okay. Dah. Kita ada 2 parameter. Jadi sebab apa? Sebab kita tak dapat nak. Sekarang ni kita nak cari T. Untuk cari T, kita kena guna information daripada sistem kedua. Jadi sistem tu, untuk sistem kedua, kita consider dia, kita angkatlah, kita consider dia untuk FY saja. FY sebab dia menegakkan is equal to MA. Dekat case ni, acceleration kita apa? Dekat Y component ada acceleration kan? Jadi kita boleh bagi dia MA. Alright, untuk case ni, untuk FY, ini MA ni sama dengan 0. Sebab apa sama dengan 0? Sebab dalam case sistem satu, acceleration tidak terlibat dekat Y component. Tetapi untuk sistem kedua, acceleration terlibat di dalam Y component. So sebab itu kita katakan Fy is equal to MA, which is sama dengan T tolak M 2G. Jadi kat sini negatif 40A. Kenapa saya letak negatif? Sebab direction of acceleration dia ke bawah. Sebab tu saya letak negatif. Boleh faham tak? Okay, sebab dia direction dia ke bawah. Okay, clear? So dapatlah sama dengan T adalah T yang kita nak cari tolak dengan mg adalah 40 multiply by 9.81. Alright, so dapatlah T sama dengan berapa? Sama dengan 40 darab 9.81 dapat apa? 392.4 392.4 tolak dengan 40A. Betul? Okay? Faham kat sini? Ada soalan? Saya rasa takat ini clear. Ya. Ya. Alright. Sekejap ya, saya nak tengok. Sekejap. Okay. Now, kita anggap ini kita jadikan dia sebagai equation nombor 4. So, kita nak selesaikan 4 into equation ketiga. Sebab apa? Sebab kita nak cari acceleration. Jadi, 50A sama dengan 392.4 tolak 40A tolak 312.68. So, dapat apa? So, 392.4 tolak 312.98 berapa? Berapa? 70? Betul ke 70 ni? 79.72. Betul ke? Okay. Jadi kita akan bawa A ni pergi ke sebelah akan jadi 90A. Jadi A sama dengan 79.72 bahagi dengan 90. Dapat apa? Supaya dapat 9. Supaya dapat 9. 0.89. Sekejap. Saya rasa macam ada pelik ni. Alright. Saya nak kena tengok balik. Dia ada macam benda yang tak betul ni. Okay. Sekejap. Macam pelik ni. Equation 3 tu kot. Equation 3 tu kot. Yang 3 yang mana ni? Tu 50. 312 tu. 312.68. Kenapa?
Cuba tengok, kira balik 315.29 ni berapa? Macam pelik ni. Saya tak ada kalkulator pula. Cuba tolong kira. Apa? Sekejap. Ada echo? Ada echo ke? Ada. Okay. Sekejap ya. Ha. Okay, ni dengar. Ni ada echo ke? S. Okay. Ada Ada juga? lagi ke? Ada sir. Ada. Alamak. Kita orang yang echo bukan sir. Oh ya ke? Semua echo ke? Sorry doktor. Ha? Ya doktor. Alright. So yang ni, okay. Yang ini saya silap, yang korang silap ni. Cuba kira betul-betul ni. Ni buat apa? Negatif Betulnya? 438. Ha. 4, 8. 38.80 betul. Right. Sebab tu kena kira betul-betul. Jadi kat sini. 438.80. Kemudian dekat sini dapat apa? 392.4 tolak 438.8 dapat apa? Negatif ni. Negatif apa? .4. So negatif 46.4 dapat bahagi dengan 90 dapat apa? Negatif 0.52. Negatif 0.52 meter per square second. Now, tengok sini. Dia ada direction of negative. Maknanya kata apa? Maknanya kata assumption kita tadi, kita assume dia bergerak ke kiri, ke kanan, sebenarnya terbalik. Faham tak? So bermaksud dia bila dia negatif, maknanya kata acceleration is move to the left. Okay, bermaksud assumption kita tadi tak betul. Assumption kita tadi terbalik. So sebenarnya acceleration dia adalah bergerak ke kiri dan ni adalah bergerak ke atas. Boleh faham ni kat sini? Clear? Faham. Okay. Ada soalan? Sini ada soalan ke? Okay. Inilah sama juga tadi. Okay, saya rasa better awak ikut je yang saya tunjuk tadi. Lebih senang. Okay, so maknanya negative sign means that the system is moving opposite direction. That is the 50 kg crate is moving downward and the load is moving upward. Okay, boleh assume je mana-mana dulu. Yes, untuk first kita assume dulu. Sebab kita tak tahu direction dia kan. Sebab direction ni hanya ada dua je, kiri atau kanan, atas ataupun bawah. Jadi sebab tu kita boleh assume. Bila kita dah calculate, dapat final answer negatif ataupun positif. So kalau dia positif, bermaksud dia follow dengan direction yang kita tentukan tadi. Okay, kalau kita dapat negatif, bermaksud dia opposite dengan apa yang kita nak tentukan. Jadi untuk menyenangkan kita dah tetapkan ke kanan atau ke atas is a positive direction. Kalau ke kiri dan ke bawah is a negative sign. Okay. Nilai A tu mewakili kedua-dua sistem ke? Yes, nilai A tu mewakili dua-dua sistem. Okay, ada soalan? Any question? Tak ada. Okay, ni exercise ni. Alright, awak cuba ambil ni, sekejap lagi kita sambung petang kan. Okay. Tengok dapat jawapan tak? Okay, ada soalan? Doktor, acceleration dia sama sebab dia string yang sama sebab dia string yang sama. Sebab tali yang sama. Okay, thank you. Okay. Thank you. Alright, ada soalan lagi? Semua faham? Okay. Boleh? Okay, soalan ni kita sambung petang lah. Okay. So, ini stop.